Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat Hari Raya. Rasanya mungkin ada masa lagi sebab kita kan raya sebulan. Ada yang masih beraya di atas jalan. Ada juga yang belum beraya lagi sebab lagi. baru nak cuti kan. Take turn tahun ni tahun dia bekerja. Jadi selamat Hari Raya kita ucapkan untuk anda yang mungkin baru nak memulakan cuti dan juga untuk anda yang baru memulakan rutin harian anda kembali ke pejabat. Selamat pulang kembali. Selamat menjalani pekerjaan anda seperti biasa. Waktu untuk bercuti sudah pun selesai. Inilah masa untuk kita ialah sama-sama kembali ke rutin harian kita dan juga barangkali menjaga diet ataupun pemakanan kita kembali. Ya, betul. Alhamdulillah saya masih ada ruang sikit. Lama cuti 5 hari kan? Lama. Yalah, bila raya ni saya fahamlah kita kadang-kadang akan dihidangkan dengan makanan-makanan yang cukup menyelerakan. Ya, selama ni kita kawal pemakanan kita kan. Tapi tak apa, 5 hari. Asalkan ada kesedaran itu saya rasa sudah memadai sebagai Terence kan. Jadi selepas boleh. Tak berubahlah saya rasa. Setakat ini. Rambut je panjang. Kesan tu selalunya dia akan 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian? Kita makan minggu ni, 2 minggu kemudian dia akan nampaklah hasilnya. Aduh. Apapun kita akan sama-sama alami proses ini, naik turun berat badan sepanjang tahun. Dan tahun hadapan ataupun dijadualkan bahawa raya dan bulan Ramadan tu dalam tempoh 30 hari yang sama. Jadi agak menarik ya. Kita akan nantikan satu yang agak istimewa pada tahun 2025. Apapun, kita kembali bersama anda pagi ini dengan seperti biasa memulakan hari anda dengan melihat kembali berita-berita pilihan semalam. Mulakan dengan banjir di Melaka yang telah pun pulih sepenuhnya. Di mana ketiga-tiga pusat pemindahan sementara atau PPS telah pun ditutup. Alhamdulillah. Penduduk terjejas banjir juga sudah pulang ke kediaman masing-masing dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka memaklumkan PPS terakhir ditutup adalah PPS Balai Raya Bukit Balai Yalo Gajah yang tutup pada pukul 3 petang semalam. Mungkin ramai yang terfikir kan, sekarang tengah panas kenapa Melaka tiba-tiba hujan kan. Ini kerana untuk pengetahuan anda semua, El Nino sekarang ini semakin lemah. Jadi selepas ini kita akan sama-sama menantikan kehadiran fenomena seterusnya iaitu La Nina. Jadi sementara itu kalau kita boleh kongsikan untuk anda semua, fenomena El Nino atau cuaca panas yang melanda negara ketika ini semakin lemah dan dijangka bertukar kepada fasa neutral sekitar Mei ataupun Jun depan. Menurut pengarah bahagian sains atmosfera dan pembenihan awan Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin, fasa sejuk atau La Nina pula dijangka bermula sekitar Ogos dan September. Okey. Baik, seterusnya kita lihat keadaan cuaca yang dijadualkan panas di 17 kawasan di Semenanjung berada pada tahap 1, tahap berjaga-jaga, iaitu Perlis, Pokok Sena, Padang Terap, Sik Baling, Pulau Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pendang di Kedah, Timur Laut Pulau Pinang, Hulu Perak, Rauk Pahang, Gua Musang, Kuala Krai, Jeli dan Pasir Mas di Kelantan dan Petaling Jaya, Selangor serta Putrajaya. Terdapat 3 kawasan di Sabah yang berada pada tahap 1 juga, iaitu Kota Marudu, Keningau dan Tenom, dan di Sarawak Limbang adalah merupakan satu-satunya kawasan yang berada di tahap 1 iaitu tahap suhu berjaga-jaga. Suhu maksimum harian adalah 35 hingga 37 darjah Celsius kurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Sekiranya suhu berada pada paras ini, maka kawasan tersebut akan diletakkan dalam kawasan tahap 1 ataupun berjaga-jaga. Ya, jadi ambil maklum untuk kalian yang berada di kawasan yang sudah pun kita nyatakan seketika tadi, sebabnya kita tidak mahu anda berisiko ataupun terdedah dengan kelesuan haba, lebih teruk kepada strok haba yang sekiranya anda ambil mudah perkara seperti ini juga boleh membawa kematian. Hanya dengan terdedah dengan cahaya matahari dalam satu tempoh waktu yang lama juga boleh memudaratkan kesihatan anda. Dia akan bermula dengan dehidrasi, kemudian badan anda ataupun minda anda mungkin tidak boleh berfungsi dengan baik kerana kekurangan air, dehidrasi dan sebagainya, dan ini akan menyebabkan menyukarkan anda untuk melakukan kerja harian anda dan anak-anak pula sekarang ni dah habis cuti raya kan. Saya yakin bila dah lama cuti ni kerja dia dah makin bertimbun sikitlah kan. Jadi kita semua akan hustle, akan bergerak banyak. Jadi kalau boleh duduk di kawasan yang lebih reduplah, kurangkan aktiviti di luar. Sedikit berita antarabangsa. Tehran, lapangan terbang Iran dibuka semula. Lapangan terbang di Tehran dan beberapa negeri lain di Iran ataupun
telah pun mula beroperasi semula selepas pengantungan sementara susulan serangan balas ke atas Israel sekaligus meningkatkan ketegangan serantau. Semua penerbangan digantung selepas Iran melancarkan satu serangan balas pertama pada lewat Sabtu ke atas wilayah Israel menggunakan drone dan peluru berpandu, di mana strategi ini berkesan. Peluru berpandu yang terakhir digunakan telah pun mengena tepat pada sasarannya dan serangan udara maut pada 1 hari bulan April atas konsulat Tehran telah pun berlaku di Damashq, Syria, dan ini adalah yang menyebabkan serangan balas daripada Iran. Ya, sebelum ini ada banyak di kawasan udara terutamanya di Jordan, Lebanon dan juga Iraq ditutup disebabkan oleh serangan balas ataupun konflik yang berlaku di Asia Barat sekarang ini antara Iran dan juga Israel. Kenapa ianya berlaku? Kerana negara-negara yang nyatakan seperti Lebanon, Iraq dan juga Syria ini mereka berada di antara Iran dan juga Israel. Jadi segala drone dan juga peluru berpandu perlu melepasi kawasan udara tersebut. Jadi ini tidak selamat untuk sebarang penerbangan domestik untuk melalui jalan tersebut. Jadi anda semua dinasihatkan barangkali kalau ada keluarga yang berada di kawasan-kawasan dinyatakan terutama di kawasan Asia Barat ini, anda boleh menghubungi Wisma Putra sebenarnya untuk memastikan keselamatan ahli keluarga anda yang berada di kawasan tersebut. Kita faham sekarang ini ketegangan semakin memuncak disebabkan oleh konflik ini. Tapi jangan risau, setakat ini yang dimaklumkan mereka yang terutama berada di Mekah, Madinah, Umrah di kawasan-kawasan yang terlibat setakat ini masih lagi berada dalam keadaan yang selamat. Ya, kita nantikan perkembangan terkini terutama sekali daripada Israel dan Amerika Syarikat yang berkata bahawa serangan balas akan berlaku dalam tempoh masa yang sesuai dengan mereka, namun keadaan yang berlaku ini menyebabkan mereka berada pada tahap berjaga-jaga kerana sebelum ini dijangkakan bahawa Iron Dome itu dapat melindungi seluruh wilayah-wilayah Israel, namun terbukti silap apabila penggunaan teknologi drone dan peluru berpandu daripada Iran mengena tepat pada sasarannya pada Sabtu yang lalu. Jadi kita akan sampaikan perkembangan-perkembangan terkini kepada anda dari masa ke masa. Juga kita nak bawakan kepada anda selain pada apa yang berlaku antara konflik antara Iran dan juga Israel di Gaza, masih lagi berlaku serangan daripada rejim Zionis sebenarnya, di mana angka korban di Gaza sekarang ini meningkat kepada 33,797 orang. Kata Kementerian Kesihatan di Gaza setakat ini sekurang-kurangnya lebih 30,000 telah pun terbunuh di wilayah itu selama lebih 6 bulan selepas diserang Zionis. Kementerian itu menerusi satu kenyataan memaklumkan jumlah korban termasuk sekurang-kurangnya 68 kematian dalam tempoh 24 jam yang lalu. Sementara itu 76,465 orang dilaporkan cedera di semenanjung Gaza sejak perang bermula Oktober lalu dan kebanyakan mangsa adalah kanak-kanak dan juga wanita. Semalam kalau kita dapat saksikan ciapan yang dikongsi daripada media sosial mereka yang berada di Gaza, rata-rata mereka cuba untuk kembali ke perumahan mereka di utara Gaza, tetapi mereka diserang oleh tentera IDF. Mereka tidak membenarkan penduduk Gaza ini, penduduk tetap di Gaza, terutama utara Gaza, untuk kembali ke tempat mereka walaupun ada beberapa kawasan tertentu mereka sudah pun mengundurkan diri. Tidak ada lagi tentera IDF di sana. Jadi kita sangka daripada taktik mereka ini ataupun apa yang berlaku antara Iran dan juga Israel, mereka akan menghentikan serangan di Gaza, tetapi ternyata perkara itu berlaku sebaliknya. Jadi kita dapat lihat kekejaman rejim Zionis ini. Pada 7 Oktober dikabarkan hanya beberapa ratus sahaja yang terkorban, namun angka sudah pun mencapai lebih daripada 30,000 yang cedera, yang korban, dan ini meletakkan jumlah keseluruhan 33,797 orang yang terbunuh di wilayah Gaza dan 76,000 lebih telah pun dilaporkan cedera. Jadi kita dapat lihat adakah ini serangan setimpal balas yang dilakukan oleh Israel yang dikabarkan sejajar dengan prinsip kemanusiaan dan sebagainya. Kita sendiri boleh tentukan dan dunia semakin melihat kekejaman yang berlaku ini sebagai suatu genocide dan kita harapkan bahawa tindakan yang lebih keras daripada seluruh umat dunia untuk menghentikan apa yang berlaku di Gaza ini akan terjadi dalam masa yang terdekat ini. Okey, itu perkembangan pagi ini yang kami sempat bawakan untuk anda. Kita berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Simptom-simptom microsleep. Tersengguk-sengguk, mata terkebil-kebil, kelopak mata semakin tertutup atau kuyup.
lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Kita patut jadi negara sihat. Kerana Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan tu berapa paket gula orang beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak air. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan sebentar lagi kita akan berlintas langsung bersama rakan-rakan kita dari Pahang FM dan mereka bakal kabarkan berkaitan Karnival Sunnah Anjuran Pahang FM yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Kita bersama dengan Harun, Nash dan Wani dari Pahang FM. Silakan. Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum. Terima kasih pada Terren di Selamat Pagi Malaysia. Yes guys, selamat sejahtera, selamat pagi. Salam 7 Syawal hari ni Kita dah kembali bersama dengan anda di ruangan udara bersama dengan jam 3 pagi. Okey. Sebenarnya bulan yang cukup meriah dengan macam-macam program hari raya ni. Kita nak share kepada anda satu program mega yang dinamakan sebagai Karnival Sunnah Zon Timur. Yang akan bermula pada 24 sehingga 28 April ni. Senang kata bermula pada minggu depan hari Rabu. Yang paling penting, pelbagai pengisian Islami yang dianjurkan oleh Pahang FM bersama dengan rakan-rakan strategi yang lain. Antara pengisiannya lah antara pengisiannya yang utama adalah pertandingan seni kad Jawi peringkat kebangsaan. Dan seketika saya nak bawakan tetamu istimewa bersama dengan anda, iaitu Ketua Penyelaras Akademik Khat Negeri Pahang. Untuk kita cakap sikit sebanyak lah berkaitan dengan pertandingan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di talian ni ketika ini kita ada Ustaz Khairi Izzat Amir Muhammad Izham. Selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Raya, Muazzin Batin. Ustaz, secara ringkasnya lah Ustaz, kita nak tahu mungkin melibatkan pertandingan seni khat Jawi peringkat kebangsaan ni. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pahang FM dan juga Selamat Pagi Malaysia. Berkenaan pertandingan seni khat Jawi peringkat kebangsaan yang bakal diadakan pada 27 April hari Sabtu nanti, yang mana pertandingan ini adalah julung kalinya kita anjurkan kolaborasi bersama Pahang FM serta Akademi Khat Negeri Pahang mewakili Yayasan Pahang selaku penaja utama lah tu. Di mana tujuannya kita anjurkan pertandingan ini adalah untuk membugarkan dan memasyarakatkan lagi seni khat Jawi di tanah air kita. Jadi nanti terdapat 3 kategori yang akan dipertandingkan. Pertama sekolah rendah, kemudian sekolah menengah dan juga kategori dewasa. Format pertandingan pula yang kita nak anjurkan nanti adalah berkonsepkan karya siap spontan. Jadi kebiasaannya pertandingan hanya spontan, tapi kelainan yang cuba kita ketengahkan kali ini adalah peserta dikehendaki untuk tulis ayat pertandingan separuh di rumah, lagi separuh peserta tulis spontan di ruang lega ATM Pahang nanti. Okey. Menarik. Sikit-sikit lah buat dekat sana
Okey Ustaz, sekejap lagi kita nak sembang panjang lagi menerusi saluran radio kita. Ya, betul. Dan pastikan anda terus kekal bersama dengan kami dah. Okey, baik. Itu dia tadi kita bersama dengan Ustaz Khairi Izzat Amir Muhammad Izam. Banyak lagi kita akan kongsikan kepada anda di hari raya ni. Betul. Orang tanya Pahang FM je ke? Tidak. Kita collab dengan Pahang FM ada, Terengganu ada. Mana lagi? Kelantan FM ada. 3 stesen kita ada bagi anda. Dan yang menariknya, menanti anda semua untuk program yang kita kongsikan bersama dengan anda. Karnival Sunnah Zon Timur ini macam-macam yang ada. Saya dengar akan ada import kuda. Import kuda? Tapi saya tak tahulah betul tidak. Boleh naik ke? Tak tahu lagi, tak tahu. Tak tahu lagi lah. Nanti kita akan kongsi. Kalau nak tahu bicara panjang, kita masih lagi bersama dengan Ustaz seketika nanti. Yang mana stay dalam kereta itu santai sahaja bersama dengan kita. Betul. Mungkin pagi ni ada yang dah mula bergerak ke open house jabatan-jabatan. Boleh bagi tahu Kita nak serahkan kembali kepada rakan kita Shu di Selamat Pagi Malaysia. Daripada kami di Pahang, ini jam 3 pagi. Baik, terima kasih. Masih bersama saya untuk seketika. Terima kasih kepada rakan-rakan kita dari Pahang FM. Meriah sungguh. Dan nampaknya sudah pun mengatur strategi lepas ke rumah terbuka jabatan-jabatan dan agensi-agensi. Mereka akan terus ke Karnival Sunnah dan sebagainya. Jadi kepada anda yang telah pun susun atur bagaimana untuk mengurangkan ataupun manage jumlah kalori dalam badan, harapan semoga anda kembali normal dalam pemakanan seharian tidak lama lagi. Saya tahu masih banyak rumah terbuka yang sedang berlangsung di sepanjang bulan ini. Jadi kita kena susun atur lah ikut keperluan badan dan juga ikut keadaan cuaca, di mana kita telah pun sedia maklum bahawa keadaan cuaca agak panas pada ketika ini. Jangan lupa untuk minum air biasa, air biasa, bukan air yang bergula, air biasa. Dalam pada itu kita ingin meninjau apakah yang telah pun berlangsung pada malam semalam dan juga hujung minggu yang lalu bersama dengan Shu dalam segmen Sana Sini. Silakan Shu. Baik, terima kasih Terence. Kita teruskan Selamat Pagi Malaysia hari ini dengan perkembangan dalam SPM Sana Sini. Sebanyak 99 tandas mudah alih ditempatkan di 17 kawasan rehat dan rawat R&R serta hentian sebelah Plaza Tol terpilih. Plus Malaysia Berhad dalam kenyataan memaklumkan pelbagai inisiatif disedia bagi membantu melancarkan perjalanan pengguna pada waktu puncak sepanjang tempoh perayaan Aidilfitri kali ini. Selain itu, terdapat lebih 4,500 petugas dalam ekosistem lebuh raya yang bertugas untuk memberi bantuan selain 1,500 kaki tangan yang bertugas membantu operasi di Plaza Tol. Lebih 1,000 lorong tol beroperasi sepanjang musim perayaan, manakala untuk menguruskan talian plus line dan menyelaras bantuan, lebih 50 kaki tangan bertugas di Pusat Pemantauan Trafik TMC. My Digital ID tidak mendedahkan data peribadi secara terbuka dan meluas. Sistem itu juga tidak menyimpan data biometrik seperti cap jari dan pengecaman wajah. Ia hanya memudahkan akses ke perkhidmatan kerajaan dan swasta dalam talian. Pelaksanaan My Digital ID mematuhi piawaian alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat ESG dan sistem keselamatan yang termaju. Pendaftarannya akan dibuka kepada orang ramai bulan depan. Musim perayaan sering dikaitkan dengan peningkatan sisa makanan sekaligus menimbulkan risiko terhadap alam sekitar. Namun kini, lambakan sisa makanan ditukar menjadi baja sebagai alternatif lebih mampan dalam pengurusan sisa pepejal. Pusat Anaerobic Digester Majlis Perbandaran Ampang Jaya ini antara lokasi perawatan sisa makanan yang beroperasi sejak Julai 2022. Setiap hari, sisa makanan daripada 12 premis di kawasan sekitar termasuk medan selera, hotel dan hospital dikumpulkan. Secara purata, 300 kg sisa makanan diuruskan dan diasingkan dalam sehari sebelum operasi mesin anaerobic digester dimulakan. Baja cecair yang dihasilkan akan dibotolkan sebelum diedar ke kebun komuniti setempat secara percuma dan digunakan untuk penyelenggaraan landscape. Sejak dimulakan pada 2019 hingga tahun lalu, 86.63 tan baja telah dihasilkan daripada 1,067 tan sisa makanan seluruh negara. Berdasarkan rekod SW Corp, terdapat pengurusan janaan sisa makanan yang sekaligus memberi penjimatan kos pengurusan sisa iaitu kira-kira RM180,000.
Baik, demikian tadi kami bawakan kepada anda untuk segmen SPM Sana Sini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Ada banyak lagi topik menarik menanti anda. Jangan ke mana. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Tular kononnya Tycoon Beras kaut untung lebih 6 juta ringgit sehari melalui kegiatan tukar kampit beras tempatan kepada beras import. Seorang aktivis pembangkang yang memetik laporan sebuah media beri bayangan kononnya perbuatan terbabit dapat restu Putrajaya. Semakan pasukan berbetul mendapati tuduhan terbabit tak berasas. Hakikatnya, tiada perkara seumpama berlaku. Ini kerana pemantauan rapi dan aktiviti penguatkuasaan yang kerap sentiasa dilaksana. Berita palsu berkenaan juga pernah dinafikan agensi kawal selia padi dan beras. Itu andaian daripada orang ramai lah mengatakan benda itu berlaku. Sebenarnya tiada ada rasmi daripada mana-mana orang ramai. Even though walaupun yang buat TikTok, tetapi dia tidak buat aduan rasmi di mana kilang mana yang berlaku dan di lokasi mana yang berlaku. Henti sebar fitnah. Tak perlu jaja cerita tak betul. Selain timbulkan kegusaran, ia juga adalah jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ya, tak pasti, jangan kongsi. Pastikan bahawa berita yang anda terima itu betul-betul sahih. Bagaimana untuk pastikan? Sebenarnya anda boleh merujuk kepada laman-laman sesawang seperti Bernama dan RTM untuk mendapat kepastian dan kesahihan berita. Baru-baru ini ada rakan-rakan yang mungkin merasakan diri mereka adalah portal berita dan telah pun menyebarkan video lama dengan menggunakan caption baru dan telah pun menerima panggilan daripada MCMC. Jadi untuk elakkan sebarang tindakan perundangan diambil, jangan kongsi kalau anda tidak pasti dengan sebarang pautan yang diterima. Baik, seterusnya kita akan ke Sabah untuk melihat bagaimana sambutan Hari Raya Aidilfitri di sana. Menjalin ukhuwah, kita bersama dengan rakan kita dari Sabah untuk cerita pagi dari negeri di bawah bayu. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Selamat pagi Malaysia. Cerita pagi Sabah hari ini kami bawakan kepada anda bersama dengan tetamu ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nabawan yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah yang berhormat Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin. Selamat pagi, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang berhormat Dato'. Terima kasih, selamat pagi. Selamat salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baik Dato', bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri, melihat kepada pentingnya perpaduan di antara semua kaum, mungkin Dato' boleh ulaskan. Ya, terima kasih. Inilah keadaan khususnya di daerah Nabawan ini. Kita merayakan mana-mana perayaan, khususnya Hari Raya Aidilfitri ini kita merayakan tanpa ada batas perkauman ataupun keagamaan. Jadi kebanyakan kita semua ini di sini ini adalah buah keluarga, tapi berbeza agama. Dan juga selain daripada itu kita memberi bantuan-bantuan kepada asnaf. Dan juga dalam bulan Ramadan juga kita telah menyumbangkan bantuan-bantuan kepada semua surau-surau masjid dan juga surau-surau yang ada di sekitar Nabawan ini. Dan dalam kita mengadakan iftar Ramadan ataupun berbuka puasa itu, bukan saja umat Islam yang menghadiri berbuka puasa itu, tetapi lain agama juga ikut bersama kita. Dan tujuan kita, utama kita untuk mengadakan perayaan ini juga ialah untuk mengeratkan lagi silaturahim
di antara satu sama lain, khususnya masyarakat di sinilah di Nabawan ini. Baik Datuk, baru-baru ini berlaku kebakaran yang mana melibatkan sebanyak 14 buah rumah, termasuk 2 buah rumah program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT bertempat di Kampung Tikandis, Sepuluh Nabawan pada Sabtu lalu. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan perkembangan terkini bantuan yang telah disalurkan kepada mangsa kebakaran dan juga tindakan susulan bantuan selanjutnya. Okay, terima kasih. Laporan terkini yang saya dapat daripada pihak pejabat daerah bahawa kita telah pun mengadakan lawatan ke tapak tersebut pada hari berikutnya, iaitu melibatkan pejabat daerah, pejabat ADUN, UPPM dan beberapa agensi-agensi kerajaan. Dan seperti yang kita sedia maklum bahawa kebakaran rumah melibatkan ada 14 buah rumah, termasuk 2 buah rumah PPRT. Dan kita juga telah menyalurkan bantuan-bantuan pada ketika itu untuk barang makanan untuk mangsa-mangsa yang berjumlah 18 buah keluarga. Dan susulan dengan itu juga kita ada lawatan kedua di mana kita bertanyakan keperluan utama masyarakat di sana itu ataupun keluarga di sana, dan mereka telah memohon untuk meminta 10 buah tangki dan kita akan antar tangki-tangki ini. Dan susulan daripada itu juga laporan polis telah dibuat dan kita mencari kaedah-kaedah macam mana untuk membantu mereka dari segi pembinaan rumah-rumah ini. Dan pada ketika ini mereka memohon untuk 1 buah rumah panjang. Dan selain daripada bantuan dari pihak kerajaan, kita juga telah memaklumkan satu syarikat iaitu Sri Jutaya Sendirian Berhad untuk menyalur sumbangan melalui program CSR. Jadi selepas saja minggu depan ini kita akan susuli dengan lawatan-lawatan dan juga apa keperluan, terutama sekali kebajikan keluarga-keluarga itulah. Baik, sekali lagi terima kasih Yang Berhormat Datuk, dan kembali semula di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Idris dari Sabah, dan itu adalah bagaimana sebenarnya Pusat Khidmat Rakyat DUN Nabawan melalukan bantuan kepada mangsa kebakaran di Kampung Tikandis selain juga menyantuni dalam sambutan Hari Raya Aidilfitri. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita yang telah menjelajah bersama dengan RTM baru-baru ini. Kita bersama semula dengan Encik Zamri dan juga Nesque. Kali ini Nesque mengetengahkan satu produk yang tidak asing lagi kepada penggemar kopi dan juga sarang burung. Encik Zamri, Nesque, sarang burung boleh dijadikan kopi ke macam mana? Sebenarnya sarang burung ni pelbagai. Macam-macam boleh untuk masakan, untuk minuman, dan yang terbaik sekali untuk kecantikan. Tapi di Nesque ni kita utamakan untuk kesihatan dalaman dan juga luaran. So baru-baru ini kita ada mengikuti program Jelajah Ramadan. Alhamdulillah ke seluruh pelosok tanah air kita pusing untuk memperkenalkan kopi, jambul kopi Nesque kepada secara umumnya. Dan juga pada hari ini mereka yang berdekatan dengan patron Sungai Besi, MR2 dan juga Bukit Julutong boleh dapatkan kopi kita di sana. 3 outlet yang pertama kita letak buat pertama kali ini. Alhamdulillah. Jadi apa keistimewaan yang dibawa oleh kopi Nesque, kopi sarang burung? Okey, yang uniknya kopi Nesque ni dia berbeza daripada kopi-kopi lain. Yang pertama, tentunya ada sarang burung wali itu sendiri. Kemudian kita taruh madu dan juga kopi Arabica yang berkualiti tinggi yang kita import khas daripada overseas. Itu yang penonton kena tahu. Itu bukan sekadar pada harga, tapi tengok pada kualiti dan khasiatnya sekali. Okey, di studio hari ini kita ada bawa sekali untuk cara bancuhan sekali macam tengok kepekatan kopi Nesque ini. Baik, kita akan saksikan sendiri daripada yang paling arif tentang pembuatan kopi ini. Apakah cara terbaik untuk menghidangkan kopi Nesque ini? Okey, sukatan. Cara sukatan dia, air hendaklah kena 100 ml, 150 ml bersamaan dengan 1 secek ini.
Satu sachet ni berat dia 30 gram. Bukan sahaja menguatkan, menyihatkan, tapi memberi tenaga kepada mereka yang meminum ataupun meminati kopi klasik ini. Saban hari, setiap hari, semakin hari kopi Nesquik makin dikenali di seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuba bawa aroma dan rasa mengimbau nostalgia. Kerana itulah kita buat tagline kita, aroma dan rasa mengimbau nostalgia, kerana bila kita tuangkan kopi klasik itu, aroma dia dah naik menusuk ke kalbu. Okey, macam mana? Pada baru Tres? Sudah masuk. Alhamdulillah. Dan ini adalah mungkin suatu yang kita tidak dapat sampaikan kepada anda. Betul. Aromanya. Betul. Tapi cuba sendiri ada stesen-stesen Petron yang sudah hidangkan dengan kopi klasik ini. Macam saya beritahu tadi, pertama di arah selatan, Petron Sungai Besi, kemudian Petron MR2 di Safari, dan kemudian Bukit Jurutung mengarah ke utara. Kepada yang sedang pulang ke Kuala Lumpur, anda boleh singgah untuk mendapatkan kopi ini. Klasik ini. Bagaimana kalau yang sudah pun mencuba dan meminati kopi ini, tapi nak order hari ini juga? Okey, untuk hari ini promosi sempena Selamat Pagi Malaysia. Harga sekotak kopi ini RM75. Saya selalu pesan kepada customer semua, jangan tengok pada harga, tengok pada kualiti barang yang kita masuk dalam tu. Contohnya sarang burung walit, madu, kopi Arabica yang berkualiti tinggi. Sekotak RM75, dalam tu ada 20 sachet, berat dia 30 gram. Tapi untuk Selamat Pagi Malaysia pagi ini, hanya 2 kotak RM100 sahaja, Teres. Wow. So kita bagi untuk seluruh rakyat Malaysia yang menonton Selamat Pagi Malaysia pagi ini, jangan lepaskan peluang dapatkan pada hari ini di outlet-outlet Nesquik yang ada di seluruh Malaysia, terutama di Kedah, Johor Utara, Pantai Timur, Pahang semua, dan juga boleh telefon di nombor yang tertera di kaca TV anda untuk dapatkan promosi hari ini 2 kotak RM100 sahaja. Tawarannya amat-amat istimewa untuk anda semua pada pagi ini. Ya, Nesquik memang ini satu jenama yang sedang meningkat naik brand presence-nya, terutama sekali bersama kami di RTM. Didapatkan produk yang berkualiti tinggi ini, sijil-sijil telah pun dipamerkan setiap kali Nesquik datang bersama dengan kita, akan dipamerkan sijil dan sebagainya, menentakkan bagaimana berkualitinya jenama ini. Jadi kepada peminat kopi, anda juga boleh mencuba 2 kotak hanya RM100 untuk hari ini saja melalui segmen ini. Jadi hubungi nombor-nombor yang tertera di skrin anda. Mungkin kita boleh mengintai atau mengimbau kembali bagaimana pengalaman Nesquik bersama RTM sempena jelajah Ramadan. Alhamdulillah, sambutan jelajah Ramadan yang kita terima amat-amat memberangsangkan, terutama bila kita memperkenalkan kopi jenama kopi Nesquik klasik ini kepada seluruh rakyat. Bila dia minum, dia rasa keunikan, kelainan, berbeza daripada kopi-kopi yang ada di pasaran yang lain. Okey, kopi klasik ni sesuai diminum oleh semua golongan, tak kira bangsa ataupun kecuali kanak-kanak sahaja tak boleh, sebab kita minum biji Arabica yang begitu tinggi sekali kafein. Okey, dan kopi Nesquik juga yang uniknya sekalinya, rasa dia tu seakan-akan kita mengimbau nostalgia lama. Uniknya sekali tu. Saya buat R&D ni bukannya sekejap 10 kali saya buat R&D untuk mendapatkan rasa yang diminati oleh semua rakyat Malaysia. Itu uniknya kopi ini. Dan kopi ini jugalah yang menyuntik kekuatan dan semangat untuk kita terus menjelajah. Rakan-rakan kita di RTM telah pun mencuba kopi ini. Maksudnya di semua patron-patron yang telah bekerjasama dengan kami dalam menjayakan jelajah RTM kali ini, jelajah Ramadan. Kopi Arabica digabungkan dengan Bird's Nest dan juga dihidangkan pada seperti mana yang telah disebutkan tadi, 30 gram sachet, berapa mililiter air? 150 mililiter air sahaja, jangan lebih, jangan kurang, untuk dapatkan rasa yang sebati di dalam tu. Kepada yang minat kopi sejuk ni macam mana? Boleh ke? Sejuk boleh campur dengan air batu. Tapi seeloknya saya sarankan bila kita dah masuk sarang burung walit dengan madu, kita kena minum waktu panas. Minum waktu panas lagi sedap sebenarnya. Itu yang keunikan kopi Nesquik ini. Dia berbeza sangat-sangat macam kopi yang berada di pasaran. Itu saya beritahu. Kena dapatkan hari ini juga ataupun hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda untuk dapatkan set promosi 2 kotak hanya RM100 sahaja pada pagi ini. Terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Dapatkan produk Nesquik yang terbaru, kopi Nesquik klasik, aroma dan nostalgia mengimbau kenangan kita pada dulu-dulu sekali. Untuk yang ingin melihat pautan-pautan di media sosial, di mana mereka boleh pergi untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang produk-produk Nesquik selain daripada kopi Nesquik? Boleh dapatkan juga di laman sosial kita, di Facebook, di YouTube,
Instagram dan juga Shopee. Yang paling banyak sekali kat Shopee lah. Paling mudah dan senang. Tapi harga RM75 Terence. So dapatkan untuk SPM saja RTM pagi ini 2 kotak hanya RM100. Boleh telefon terus di nombor hotline kita yang tertera di kaca TV anda ataupun di seluruh hubungi cawangan kami yang ada di Malaysia ini, insyaAllah. Jadi kalau pergi ke Shopee hari ini RM75, tapi untuk segmen ini menerusi siaran Selamat Pagi Malaysia sahaja RM50 untuk satu kotak, kerana kalau anda membeli 2 kotak RM100 sahaja. Jadi cukup berbaloi. Dapatkan hari ini juga. Kalau melihat ke skrin anda, semua nombor telah pun tertera di sana. Anda juga boleh layari semua laman media sosial untuk mendapatkan testimoni pengguna dan sebagainya tentang produk-produk yang telah pun tersedia di bawah jenama Nesque. Ataupun Terence nak cuba rasa ke? Boleh juga. Pagi-pagi ni kalau kena kopi kan. Kena kopi waktu sekarang ni kita boleh. Ini yang memang kita khas Banco. Memang terbaik. Memang tengah panas gini. Tengok nampak kan? Okey. Kopi to go ni. Kopi to go apa? Okey, ini dia. Kita cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sedap. Memang sedap dan kalau anda tidak keberatan, saya cuba sekali lagi. Dia bukan saja berkhasiat, bukan saja sedap, tapi berkhasiat itu. Yang berkhasiat itu paling penting sekali kerana ada sarang burung walet itu. Dia boleh mengurangkan apa jua masalah yang berpunca daripada urat saraf. Itu mesti urat saraf. Daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Apa jua masalah relangan pada dalaman, sakit bahu. Dia menguatkan tenaga kita untuk melakukan kerja-kerja seharian seperti memandu, kerja sawah, kerja ladang semua. Inilah kopi yang terbaik untuk anda miliki hari ini, untuk dapatkan hari ini juga. Dari campurannya dengan sarang burung walet dan juga dengan madu tadi ya. Madu tadi untuk meningkatkan. Untuk diet pun boleh. Untuk diet pun boleh. Ada juga customer kita minum waktu pagi pukul 9 sehingga jam 4 petang dia tak terasa lapar. Tak ada sarang burung walet itu. Ini adalah keistimewaan sarang burung walet. Ya, betul. Pelbagai khasiat dan pelbagai kegunaan. Kita dapat lihat nombor-nombornya sekali lagi tertera di skrin anda. Sekali lagi Encik Zamri mungkin boleh mempelawa para penonton Selamat Pagi Malaysia yang mungkin tak tahu kenapa hari ini baru dia tengok jenama Nesque. Okey, jenama Nesque mungkin dah ramai mengenali sebelum ni sarang burung walet 2 dan 1. Tapi kali ini bila kita keluarkan jenama kopi seperti juga sarang burung walet, di mana sarang burung walet berkhasiat daripada hujung rambut sehingga kaki, sama juga macam kopi. Tapi kopi ni kanak-kanak tidak boleh minum, itu bezanya. Tapi semua untuk semua golongan. Tapi yang bagi meminti kopi, cuba rasakan, dapatkan kopi Nesque Klasik hari ini juga, kerana promosi yang kita tawarkan bukannya selalu. Hanya 2-3 bulan sekali saja, 2 kotak RM100 sahaja pada pagi ini. Dapatkan hari ini juga. 2 kotak RM100 hanya menerusi siaran Selamat Pagi Malaysia. Jadi sila telefon ataupun hubungi nombor yang tertera di skrin sekarang. WhatsApp boleh? WhatsApp boleh. Saya galakkan WhatsApp ataupun hubungi, atau nak cepat lagi terus ke laman sosial kita, Facebook, TikTok, Shopee dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi untuk tempoh promosi yang sangat singkat ini sahaja anda boleh dapatkan 2 kotak untuk harga RM100. Dengan itu kita ucapkan selamat Hari Raya kepada pihak Nesque. Mungkin ada sebarang ucapan untuk para penonton Selamat Pagi Malaysia. Ini Hari Raya yang ke-7, saya mengucapkan selamat Hari Raya daripada tim Nesque seluruh Malaysia. Hati-hati pulang ke kampung. Masih lagi ada yang pulang ke bandar untuk melakukan kerja-kerja. So selamat berhati-hati, tapi pastikan minum kopi Nesque dulu. Itu paling penting sekali. Betul. Untuk mengelakkan microsleep dan sebagainya, dapatkan tenaga yang sepenuhnya untuk anda teruskan perjalanan. Dapatkan kopi Nesque hari ini 2 kotak dengan harga yang cukup istimewa, RM100 sahaja. Terima kasih Encik Zamri kerana sudi bersama kami Selamat Pagi Malaysia. Dan dengan itu kita akan berehat seketika. Sekembali nanti kita akan bawakan kepada anda sambutan Hari Harta Intelek Negara 2024 yang mana kita akan bawakan sedikit intipatinya sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada, mesti faham mana dilabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Kembali bersama kami dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Pastikan kita minum air yang mencukupi dan sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, terutama sekali dengan anak-anak kecil dalam tempoh cuaca panas ini. Kita pastikan kita memberi air yang mencukupi untuk anak-anak, terutama sekali apabila kita ke rumah terbuka. Mungkin kita lepas pandang, selalu minum air bergula sahaja dan kita tidak minum air biasa. Jadi ini mungkin akan membantu untuk kekalkan hidrasi badan dan mengelakkan strok hawa seperti mana yang telah pun kita sebutkan tadi. Dalam pada itu, kita ingin berbincang pula tentang sambutan Hari Harta Intelek Negara yang akan dilangsungkan pada bulan ini. Jadi bersama saya di studio, kita bawakan untuk membincang
membincangkan tentang topik ini. Puan Yusniza Syamila Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal MYPO. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih Terence dan juga selamat pagi Malaysia. Okey, sedikit sebanyak terlebih dahulu saya jelaskan sedikit apa itu MYPO lah, Perbadanan Harta Intelek Malaysia. MYPO ataupun Perbadanan Harta Intelek Malaysia ni sebenarnya adalah satu agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, dan kami telah dikooperaitkan pada 3/3/2003 lah. So lebih kurang umur kita sekarang dah 21 tahun. Dan sambutan Hari Harta Intelek Negara ini merupakan antara sambutan yang berprestij lah yang MYPO telah lakukan ni sebagai satu bentuk orang kata kempen secara besar-besaran lah. Dan kita mula buat pada tahun 2005. Dan masuk untuk tahun ini adalah pada yang kali ke-16 lah kita akan adakan. Dan tahun ini kita akan adakan sambutan Hari Harta Intelek Negara kita ni di bangunan MYPO sendirilah, di Menara MYPO di PJ Central. Ya, sambutan orang kata yang besar-besarannya adalah pada 25 hari bulan dan juga 26 hari bulan. Acara kemuncak adalah pada 26 hari bulan April. Tetapi sebenarnya pada minggu tu 22 sampai 26 tu kita dah memang terus buat program lah. Ada macam-macam program, ada forum, ada seminar, ada podcast dan pelbagai lagi lah. Jadi pada pendapat Puan dan juga pihak MYPO, apakah kesedaran tentang harta intelek di kalangan rakyat Malaysia? Adakah pada tahap yang memuaskan atau bagaimana? Secara peribadilah pada pandangan saya kesedaran tu kita nampak satu progres yang orang kata amat positif lah. Ini kita tengok daripada segi orang kata data statistik lah pendaftaran harta intelek tempatan tu sendiri, yang mana kalau kita bandingkan statistik permohonan tempatan daripada kita punya local entrepreneur dan sebagainya lah termasuk universiti, ada peningkatan sebanyak 7.8% berbanding dengan tahun lepas. Jadi itu sebenarnya menunjukkan satu bagi pada pandangan kami di MYPO dan juga saya secara peribadi merasakan itu satu peningkatan yang sangat baiklah. Because before this peningkatan yang kita terima untuk local application in average dalam 4% begitu. So bermula orang kata lepas PKP ni kita nampak sebenarnya satu perkembangan yang positif. Mungkin bila mana orang kata ramai usahawan kita berniaga melalui orang kata online, menggunakan social media, tapi dalam masa yang sama bisnes dia tu orang kata sangat orang kata kita panggil sangat baik, dan kita tengok peniaga-peniaga muda kita ni dia ada kesedaran untuk nak melindungi IP dia lah. Contoh yang terbaik kita tengok Khairul Amin itu sendiri dan sebagainya. Itu merupakan antara role model lah yang ada. Dan ramai lagi saya rasa Bulan Bintang dan sebagainya. Ini semua adalah contoh-contoh usahawan muda yang memang dia menekankan kepentingan untuk pendaftaran IP itu sendiri dalam bisnes. Dan sebenarnya bila mendaftar akan ada perlindungan untuk harta intelek anda dan juga boleh digunakan tujuan perniagaan. Betul. Dan ia adalah sebagai satu aset ya dalam setiap perniagaan. Jadi untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut anda boleh layari Sawang MYPO itu sendiri. Namun pada kita menyambut Hari Harta Intelek Negara, sudah pasti kemuncak yang dinantikan adalah anugerah harta intelek yang bakal disampaikan nanti pada 26 hari bulan. Mungkin kita boleh kongsikan sedikit tentang anugerah ini, kenapa ia disampaikan, siapa yang layak dan bagaimana untuk menang. Kita ada 5 kategori utamalah untuk anugerah harta intelek negara pada tahun ini. Yang pertamanya adalah anugerah platinum pembangunan lestari. Ini adalah untuk organisasi yang mana dia menekankan perlindungan IP dalam dia punya bisnes dan dalam masa yang sama menguruskan IP dengan baiklah secara strategik. Termasuk dan untuk organisasi ini hadiah utama dia adalah kita bagi dalam 30,000 lah kepada organisasi yang orang kata boleh kata ini akan jadi contoh lah. Kita harapkan jadi contoh. Finalis baru ni ada 8 lah organisasi yang kita terima. So it's quite tough lah masa kita buat penjurian baru ni. Dan anugerah yang kedua adalah anugerah Green Technology. Ini adalah untuk kita bagi kepada mana-mana universiti ataupun individu yang menekankan pembangunan green tech dan sebagainya lah dalam mereka cipta, trademark ataupun karya hak cipta dia. Dan yang kedua adalah anugerah lestari. Ini pun samalah untuk pengiktirafan kita bagi kepada semua ya. Ini dia tak ada had untuk karya trademark dan juga hak cipta.
Dan anugerah yang keempat adalah anugerah milenial. Ini adalah special untuk institut kemahiran lah, macam IKM dan sebagainya. Dan yang kelima ni istimewalah anugerah permata. Ini untuk sekolah menengah, termasuk sekolah vocational. Jadi ini adalah kategori-kategorinya dan kita nantikan siapakah pemenangnya nanti. Harta Intelek sedikit sebanyak akan membantu setiap jenama untuk mempromosikan diri mereka kerana ada jaminan harta intelek mereka itu telah pun dilindungi dan sebagainya. Harta intelek tidaklah terhad kepada logo ataupun jenama semata-mata. Mungkin kita boleh kongsikan dengan lebih lanjut tentang kepentingan harta intelek ini kepada peniaga-peniaga baru ataupun yang sudah lama namun mungkin terlepas pandang untuk mendaftar harta intelek. Dalam kalau tadi seperti mana yang Terence bagi contoh tadi untuk logo kan, kita ingat macam protection untuk bisnes tu hanya pada logo je, tapi tidak, di bawah cap dagangan tu slogan pun boleh diprotect. Dan juga design apa, kita kalau dalam istilah cap dagangan ni kita panggil device lah, ataupun design corak-corak yang kata itu pun boleh protect di bawah cap dagangan, bawah brand. Dan kita telah pindah akta cap dagangan kita pada tahun 2019 yang mana protection untuk branding ni diperluaskan kepada non-traditional mark. Non-traditional mark itu adalah protection untuk brand yang bunyi, bau. Bunyinya contoh dia kalau yang protected adalah motor apa nama Harley Davidson, kan dia punya sound tu kan, itu adalah protected under brand ya. Sama juga dengan kalau kita tengok movie tu kan, company MGR yang bila ada singa tu mengaum semua tu kan, MGM sorry. So itu adalah contoh sound mark. Dan yang terbaru juga non-traditional mark ni bau. Bau pun sama, contoh macam tayar Sumitomo dia ada mengeluarkan bila dia bergeser dengan apa jalan raya tu dia akan keluarkan bau bunga ros. So itu adalah protected bawah branding. So ini adalah antara perkembangan baru dalam perundangan IP kita lah, yang mana bila kita revamp akta cap dagangan kita, so dengan kreativiti usahawan kita yang ada tu, maknanya sekarang ni bukan sahaja logo lah, kita boleh expand protection IP kita kepada sound mark, smell mark dan pelbagai lagi lah. Dan itu adalah untuk satu komponen cap dagangan. Dan dalam masa yang sama, protection untuk karya-karya sastra ini adalah di bawah hak cipta. Dan kalau untuk reka cipta ataupun inovasi baru, ini bawah akta paten lah. Kalau contohnya macam mikrofon saya ini kan, dulu kan mikrofon kita besar, tapi bila dengan ada apa, orang kata perkembangan teknologi dan very simple, kecil je boleh lekat kat sini. Ini adalah satu contoh inovasi lah yang protected bawah paten. Dan juga yang last sekali mungkin saya boleh share adalah bawah protection industry design. Industry design ni contoh sofa. Maknanya design sofa dan sebagainya, tapi dia tidak melibatkan protection untuk technical macam paten lah. Dia design luaran. So itu adalah di bawah reka bentuk perindustrian. So maknanya kita sebagai orang kata kalau business owner of a business tu, protection untuk IP tu ada dalam satu produk tu ada semua. Sama juga dengan baju corak batik dan sebagainya, itu boleh buat protect bawah hak cipta dan sebagainya. Contoh macam handphone kita lah, brand iPhone, tetapi apps yang dalam dia tu yang integrated dengan device protected bawah patent, design dia protected bawah industry design, dan logo dia iPhone tu bawah trademark. So ada dalam satu produk tu ada complete perlindungan untuk IP lah. Dan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah diamalkan oleh orang kata company-company yang besar yang established, dia memang akan protect IP dia secara keseluruhan lah. So kita harapkan usahawan kita dan juga pereka cipta kita yang tempatan tu orang kata make an effort, ataupun sebelum start business tu make sure that antara elemen penting yang kita ada apart from established company dan sebagainya adalah protect your IP. Sebab dalam masa yang sama mungkin saya boleh highlight dekat sini, macam tadi Terence sebut tadi, harta intelek ni satu aset. Bila satu aset maknanya dia boleh dilesenkan. Maknanya kalau kita tak nak keluarkan sendiri, kita boleh licensekan kepada a third party untuk keluarkan, ataupun kita boleh assign jual terus. So maknanya dalam bisnes kita bukannya produk kita saja, IP kita pun ada boleh menjana income.
So itu adalah antara perkembangan baru dalam dunia kata IP. Jadi ini menarik dan untuk para peniaga yang mungkin sedang menonton siaran ini, mungkin mereka ingin tahu sejauh mana perlindungan yang boleh mereka dapat. Adakah dalam negara sahaja ataupun serantau ataupun antarabangsa? Dia orang kata apa, prinsip utama IP tu dia adalah first to file satu. Maknanya you file dulu, setelah melalui proses pemeriksaan kita akan bagi you kita akan grantkan you ownership of that IP. Dan yang kedua ni yang pentingnya adalah territorial basis. Maknanya dia, kalau kita nakkan perlindungan IP tu, kita kena daftar kat negara tersebut. Ini pentinglah. Maknanya kalau kita memang ada dalam intention kita nak expand business ke Indonesia, Singapura, kita memang kena daftarkan ke negara tersebut lah. Dan protection untuk IP ni dia berbeza-beza ikut komponen. Kalau patent tu tempoh perlindungan dia 20 tahun. Tapi ini kena renew every year setelah dah grant. Manakala trademark pula dia sampai bila-bila, tapi kita kena renew setiap 10 tahun. Dan industrial design adalah 25 tahun, tetapi kita kena renew setiap 5 tahun. Dan copyright itu dia tengok kategori lah. Kalau broadcasting ni daripada mula disiarkan plus 50 years. Tapi kalau lagu-lagu tu sampai hayat hidup plus 50 years. Maknanya sampai anak cucu boleh waris lah. Dan kita dapat lihat karya-karya yang lama yang tidak diperbaharui seperti kartun Popeye baru-baru ini sudah tidak ada IP-nya, jadi bermakna siapa saja boleh keluarkan kartun Popeye. Dah jadi public domain. Dah jadi public domain. Jadi itu adalah mungkin satu kerugian lah untuk pencipta asal kerana tidak memperbaharui dan sebagainya. Namun kalau kita lihat karya-karya baru, ia akan terus terpelihara sehingga tamat tempoh ataupun sehingga tidak diperbaharui lagi. Dan apa yang mungkin menarik untuk anda lihat daripada dunia IP ini adalah melalui agensi seperti MyPo, ada jaringannya untuk jaringan pendaftaran dan proses untuk terutama sekali serantau. Jadi ini akan memberikan anda satu nilai tambah yang begitu baik kerana anda tidak perlu risau nak cari mana nak mendaftar agensi dekat Jakarta dan sebagainya. Semuanya boleh melalui MyPo saja. Betul. Mungkin saya boleh share yang selaras dengan pindahan akta kita Cap Dagangan 2019 itu, Malaysia kita dah join Treaty Antarabangsa Madrid. Maknanya dengan kita menyertai Treaty Antarabangsa Madrid ni, dia memberi kemudahan kepada usahawan kita untuk filekan IP dia direct kepada mana-mana negara yang memang menjadi members of Madrid ni lah, dan dia boleh menjimatkan kos dan sebagainya. Kalau before this kita kena hire lawyer dekat Malaysia dan juga negara tersebut, tapi dengan bila Malaysia kita exit to Madrid Treaty, kita boleh filekan, maknanya unlimited lah ke berapa negara dan dia boleh jimatkan banyak kos lah. Kalau instead of kalau dulu kos dia untuk satu negara mungkin makan dalam ratusan ribu, tetapi yang ini dia dah orang kata kurangkan kepada, dia tengok negara mana, tetapi dalam in average dalam 20,000 begitulah. Jadi ini adalah satu perkembangan yang baik untuk anda yang mungkin ingin melebarkan lagi jurang perniagaan anda ke pesada antarabangsa. Adalah penting untuk menjaga harta intelek. Anugerah Harta Intelek sekali lagi akan dianjurkan tidak lama lagi selari dengan penganjuran Hari Harta Intelek. Bagaimana untuk yang ingin mendaftar ataupun menjadi calon bagi Anugerah Harta Intelek pada tahun hadapan? Apakah syarat-syaratnya? Syarat-syarat dia kita memang ada bagi tapi sebenarnya setiap tahun kadang-kadang kita akan ubahlah syarat dia. Tapi kalau untuk tahun ni syarat dia adalah IP dia tu mesti difilekan ataupun dikomersialkan dalam tempoh 4 tahun yang kebelakang. Dan kita syarat minimum yang kita kenakan adalah mesti dia dah daftar lah IP dia melalui MyPo. So based on that lah, itu yang paling penting. Dan andai kata individu ataupun syarikat-syarikat tersebut atau universiti tersebut dah berjaya komersialkan, itu menjadi plus point dalam penjurian yang kita tengok itulah. Jadi ini adalah merupakan antara syarat-syarat utama untuk anda yang mungkin ingin merebut gelaran pemenang Anugerah Harta Intelek. Hadiahnya juga cukup lumayan. Kepada yang baru saja memulakan perniagaan, anda boleh meninjau kerana apabila kita mendaftar untuk suatu anugerah, kita juga akan melihat best practice yang telah pun dikemas kini dari masa ke masa. Jadi ini akan membantu anda untuk menguatkan lagi jenama ataupun harta intelek yang telah didaftarkan. Mungkin pesanan terakhir kepada para peniaga yang sedang menonton siaran ini yang
belum lagi mendaftar harta intelek ataupun kurang pasti tentang apakah konsep harta intelek, walaupun kita telah berikan sedikit sebanyak huraiannya, di mana mereka boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang proses pendaftaran dan sebagainya? Okey, saya harapkan kepada semua usahawan-usahawan Malaysia sama ada yang baru bermula ataupun orang kata dah di peringkat pertengahan dan sebagainya, ambil kesempatan untuk datang ke Menara Maipo pada 25 hari bulan sehingga dan 26 hari bulan ini, yang mana kita mendapat support daripada company-company yang besar lah untuk turut terlibat dalam program HHIN kita ni, daripada pelbagai sektor, daripada oil and gas, Petronas, daripada bank, daripada perbankan, daripada Bank Rakyat dan juga MBSB dan juga PNET, dan daripada industri permotoran pada M-Force, animasi, Animonster yang keluarkan boy dan sebagainya. So daripada sini boleh tengok example yang telah company-company besar ni yang dah establish ni buat, termasuk daripada ni Darul Fikir, dia buat penerbitan buku. So ini pertama kalilah kita dapat support daripada orang kata organisasi ni, termasuk untuk fashion industry Ras Gahara, untuk tengok hak cipta, batik dan sebagainya. So datang dan tengok macam mana company yang dah establish ni dia melalui proses untuk mendaftar IP ni, mungkin boleh belajar dengan mereka. Dan dalam masa yang sama kita pun ada buka booth Maipo sendiri dan juga ada usahawan. Jadi kami pun akan buka ada sesi hari bersama pelanggan untuk memudah cara pemohon, especially untuk buat pre-search untuk trademark dan sebagainya. Kita akan bantu pada hari tersebut, dan saya harapkan bagi pihak Maipo semua akan datang join bersama-sama. Mr. Terence pun akan ada. So dengan adanya program ini kita akan menyemarakkan, dan juga IP ni akan menjadi satu benda yang penting lah, harta intelek ni di Malaysia. Dan insya-Allah kita pun ucapkan yang terbaik, dan saya pun ingin ucapkan terima kasih termasuk kepada sekolah-sekolah yang terlibat untuk program yang mana kita buat seminar pada minggu tersebut di semua cawangan. Sekolah, antara sekolah dia Sekolah Teknik Sejingkat di Kuching, Sarawak, Sekolah Menengah Agama di Kota Kinabalu, and then di Melaka Sekolah Menengah Kemasan Air Keruh, Sekolah Menengah Bandar Uda di Johor Bahru, dan di Perak di Kuantan Sekolah Menengah Abu Bakar, dan di PJ sendiri adalah di Sekolah Menengah Datuk Harun. So kita pun akan pada minggu tersebut kita akan adakan seminar super idea. So ini untuk peringkat sekolah lah, kita nak buat kempen secara besar-besaran. Maipo ucapkan terima kasih lah kepada penglibatan semua sekolah-sekolah ni, JPN dan sebagainya yang membantu Maipo, termasuk company-company yang saya sebutkan tadilah. Baik, kita nantikan bersama sambutan Hari Harta Intelek. Tidak terhad pada logo ataupun jenama itu sahaja, lebih meluas sebenarnya konsep harta intelek ini kepada proses, kepada teknikal dan juga kepada inovasi serta reka cipta sebarang pembuatan yang telah pun dikeluarkan. Jadi semuanya boleh dijadikan harta intelek dan boleh dilindungi. Agensi Maipo sedia untuk membantu anda. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan mereka pada Hari Harta Intelek nanti. Terima kasih Puan Yusizah kerana sudi bersama kami. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Dan dengan itu kita akan berehat seketika. Para penonton Sahabat Pagi Malaysia, kita akan kembali bersama anda sebentar lagi. Pakej laporan khas ini mungkin sukar sikit untuk ditonton kerana ia berkenaan makanan sihat. Makanan sihat dalam bulan Aidilfitri. Aduh, macam mana nak jaga tu? Kita tengoklah macam mana kandungan kalori lemang dan juga kandungan kalori apa yang sesuai dimakan dan tidak sebaliknya. Kita semua akan saksikan dalam laporan khas ini sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Sahabat Pagi Malaysia. Mengumpul berita pelusuk dunia, tidak kira masa terkini, beri yang terbaik tiada ragu. Berita pagi, berita semasa, liputan menyeluruh informasi sepanjang hari. Berita, berbagai cerita, penuh kisah. Zaman teknologi maju, segalanya berjalan lebih laju, lebih patah dari apa kita tahu. Pilih yang sahih, hanya yang satu, RTM. Merentas revolusi, mencipta legasi, berkorban jiwa dan raga, beri informasi, berkongsi. Hanya untuk anda, sudah pasti untuk semua. Isu semasa sampai dengan wibawa, isi berita sahih dan terkini.
Berbagai cerita penuh kisah. Pasti sahih, tak perlu ragu. Informasi terkini ramai yang ambil tahu. Di luar kotak media pasti terbuka. Berita segenap pelusuh dunia. Kami di sini terus berdiri, memberi hikmat terbaik. Tiada ragu, tiada gusar. Berita kami yang sahih di RTM. Nombor 1, where you at? RTM Web, where you at? Yang terkini pasti yang terbaik. RTM Web, where you at? Nombor 1, where you at? RTM Web, where you at? Merentas revolusi, mencipta legasi, berkorban jiwa dan raga, beri informasi, berkongsi berita yang segenap dari pelusuh dunia. Isu semasa sampai dengan wibawa, isi berita sahih dan terkini. Berita, berbagai cerita, penuh kisah. Terima kasih atas sokongan yang tak berbelah bagi. Setia untuk dengarkan kami, sentiasa di sisi dan percayai usaha kami. Kami di sini terus berdiri, memberi hikmat terbaik. Tiada ragu, tiada gusar. Berita kami yang sahih di RTM. Kami di sini terus berdiri, memberi hikmat terbaik. Tiada ragu, tiada gusar. Berita kami yang sahih di RTM. Ketupat lah. Oh tinggi lah of course sebab dia gula tinggi. Dia lebih banyak daripada nasi sebenarnya. Hari raya ni kan susah nak kontrol lah kalau kita datang rumah orang tengok makanan semua berselera kan. Boleh makan cuma dalam kuantiti yang sedikit lah. Kalau tidak boleh, kita nak ikut selera apa, maka kena tanggung penyakit lah, itu saja. Pemakanan sihat berhubung kait dengan pengambilan makanan dengan kadar yang betul. Jom kita ikuti tips serta saranan daripada pakar pemakanan mengenainya. Adalah penting untuk kita mengetahui jumlah kalori dalam setiap hidangan yang kita nak ambil ini bagi mengelakkan daripada kita mengambil pengambilan kalori yang berlebihan melebihi daripada apa yang disarankan. Berdasarkan Piramid Makanan Malaysia, jumlah kalori seharian kita yang diperlukan adalah sekitar 1,500 ke 2,300 kilokalori sehari. Itu bergantung juga dengan keperluan tubuh badan dan juga tahap aktiviti fizikal kita. Turut dikongsikan tip pemakanan sihat ketika menikmati juadah hari raya. Yang pertama adalah pilih pinggan yang bersaiz kecil. Yang kedua, hadkan pengambilan kuah bersantan atau berlemak. Yang ketiga, pilih air kosong ataupun hadkan pengambilan air manis 1 cawan sehari sahaja. Yang keempat, jadikan buah-buahan sebagai pencuci mulut. Dan yang terakhir, yang kelima, makan secara seimbang dan juga sederhana dengan mengamalkan konsep suku-suku separuh iaitu suku karbohidrat, suku protein, separuh sayuran dan juga buah-buahan. Rakyat Malaysia juga diseru membudayakan pola hidup sihat bukan sahaja dalam aspek pemakanan, malah penjagaan mental dan fizikal. Amalan pemakanan sihat bukan sekadar bermanfaat untuk kesihatan sepanjang Syawal ini, malah juga untuk jangka panjang. Jom amalkan konsep suku-suku separuh dan kurangkan pengambilan gula dalam setiap hidangan. 1 sudu teh sudah mencukupi, kurang lebih baik dan tiada adalah terbaik. Aminah Serin, RTM. Untuk kita dengar, 1 sudu teh sudah memadai. Kalau kurang lagi baik, kalau tak ada paling baik. Ini semua berkisahkan gula ya. Jadi kepada yang memang meminati gula, kita di Malaysia ni rakyat yang mana kuih muihnya, semua hidangannya semua ada gula, kita kena kontrol. Saya pun kontrol. Depan ni ada kuih raya, saya tak makan pun dari tadi. Baik, kita akan bersama dengan rakan kita di Jabatan Map Malaysia pula untuk melihat keadaan cuaca di luar sana. Dan kembali bersama anda selepas itu, kita kini bersama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan.
Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada paparan carta angin semasa. Buat masa ini, rantau negara sedang menerima arah angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km per jam. Selain daripada itu juga, pada pagi ini terdapatnya penumpuan angin dari arah pelbagai hala di sekitar perairan Selat Melaka yang mana keadaan ini boleh membawa kelembapan yang lebih tinggi di kawasan yang tersebut. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada paparan gemerada untuk mengetahui keadaan cuaca semasa. Hujan kini sedang berlaku di beberapa kawasan di Semenanjung melibatkan daerah Lipis dan Kuantan di negeri Pahang. Begitu juga di beberapa kawasan di kawasan perairan negeri Terengganu, kawasan di sekitar Mersing dan Kota Tinggi di negeri Johor. Bagi kawasan perairan pula, terdapatnya hujan lebat berserta ribut petir di sekitar kawasan utara Selat Melaka dan kami jangkakan keadaan cuaca hujan di perairan ini tidak akan memasuki kawasan darat pada pagi ini. Jadi keadaan cuaca lembap di Semenanjung ini dijangka akan berangsur reda sekitar 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Berbeza keadaan di Malaysia Timur pula, keadaan cuaca dilihat cerah dan tiada hujan di hampir kesemua bahagian di kedua-dua buah negeri dan keadaan cuaca cerah ini kami jangkakan boleh berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Bagi ramalan cuaca sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat berserta ribut petir boleh berlaku di kesemua negeri di Semenanjung Malaysia kecuali di negeri Perlis. Hujan lebat akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman Semenanjung, begitu juga di negeri-negeri di pantai barat melibatkan pedalaman negeri Perak, Kedah, Selangor, kawasan Lembah Kelang, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di kebanyakan bahagian di barat dan selatan negeri Johor. Hujan juga masih boleh berlaku di bahagian pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang pada petang nanti. Bagi keadaan cuaca, ramalan cuaca di Malaysia Timur pula, hujan lebat berserta ribut petir dijangkakan boleh berlaku melibatkan bahagian Kuching di negeri Sarawak, begitu juga di bahagian Kapit, Miri dan Limbang. Untuk negeri Sabah pula, hujan lebat boleh berlaku di bahagian pedalaman negeri Sabah. Baik, dinasihatkan pada orang ramai pada petang nanti supaya lebih berhati-hati kerana keadaan cuaca hujan berserta ribut petir pada petang nanti boleh disertai dengan angin kencang yang mana boleh menyebabkan runtuhan pada struktur yang tidak kukuh. Itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Warga Kerja Langkawi FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf
Salam di hulur, maaf di pinta. Saya Syamsina binti Muhammad Said, Timbalan Pengarah Penyiaran Langkawi FM mewakili warga kerja mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saudara-saudari, kita hidup dalam ekonomi global yang senantiasa berubah dan mencabar. Maka pendekatan kita juga mesti menerima kenyataan ini dan mengambil tindakan yang lebih progresif. Kita perlu menyediakan laluan pembelajaran sepanjang hayat, sama ada di sekolah, universiti, dengan beberapa tekanan di IPTA yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sekarang. Tapi termasuk juga TVET maupun kemahiran micro-credentials yang diperlukan. Untuk tujuan ini, kerajaan melalui Perkeso menyediakan peruntukan sebanyak RM42 juta bagi program Bina Kerjaya, iaitu program peningkatan kemahiran upskilling untuk pekerja tidak formal, termasuk pekerja gig sama ada kelayakan SPM ataupun tidak. Baik, pendidikan ini sebenarnya meliputi pelbagai aspek secara tidak formal yang antara perkara yang kita perlu berikan kesedaran kepada anda semua adalah berkenaan pendidikan gangguan seksual. Tahukah anda pada 18 hari bulan April ini akan berlangsung satu seminar untuk memberikan kepada anda pengenalan dan juga bagaimana anda boleh menghindarkan diri anda daripada sebarang gangguan seksual. Lanjut berkenaan dengan seminar tersebut bersama dengan dua orang tetamu pada pagi ini di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Dr. Farida Awang, Pengarah Institut Sosial Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, juga Encik Muhammad Mos selaku penyelaras seminar. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kedua-duanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, selamat pagi. Selamat Raya juga. Maaf zahir dan batin. Kita masih hari yang ke-7 hari ini. Ya, masih lagi beraya kan. Jadi mood raya ni kadang-kadang yalah, bila kita berkumpul ramai-ramai bukan dengan keluarga, kadang lepas minggu ni kita akan beraya dengan rakan-rakan pula kan. Betul. Tak dinafikan boleh jadi ada sebarang gangguan seksual bila kita berkumpul ramai-ramai, terutama di kawasan pendidikan, Institut Pengajian Tinggi Awam dan sebagainya kan. Betul. Jadi saya rasa seminar adalah waktu yang tepat saya rasa untuk kita kongsikan bersama dengan Pemerintah Pagi Malaysia hari ini. Tapi sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut berkenaan seminar, saya rasa elok kalau doktor kongsikan terlebih dahulu mungkin sedikit latar belakang berkenaan dengan Institut Sosial Malaysia di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini. Terima kasih Syuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani kepada sidang penonton juga di luar sana. Apabila kita bercakap tentang Akta Anti Gangguan Seksual ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah antara anchor yang melancarkan Akta Anti Gangguan Seksual pada tahun 2022, Akta 840. Bagaimana pula Institut Sosial Malaysia ini datang dalam situasi tersebut. Institut Sosial Malaysia adalah merupakan institut latihan awam yang berada di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kita merupakan institut yang melatih, yang menyediakan latihan, kursus penerbitan dan penyelidikan. Dan kita diberi amanah untuk melatih trainer di luar sana bagi menyampaikan advokasi berkaitan anti gangguan seksual tersebut, Akta 840. Untuk makluman semua, kita
ditubuhkan pada tahun 2002. 2002. Okey. 2002. So institut latihan ini menyediakan latihan sebagaimana yang saya maklumkan tadi. Selain pada kursus, kita juga ada bengkel. Itu yang kita adakan. Selain daripada seminar yang kita akan anjurkan pada hari Khamis ini, kita juga menyediakan bengkel trainer ke jurulatihan kepada masyarakat, kepada agensi kerajaan, swasta, NGO dan komuniti setempat yang ingin mendalami apa itu Akta 840 yang berkaitan advokasi anti gangguan seksual tersebut. Jadi apabila kita telah melaksanakan secara bersungguh-sungguh pada tahun 2023, kita adakan beberapa siri bengkel kejurulatihan anti gangguan seksual ini, iaitu sebanyak 44 siri bengkel dan melibatkan 4,173 jurulatih. Dan Cik Muhammad ini salah seorang daripada kita punya trainer. Itu serba sedikit mengenai apa itu Institut Sosial Malaysia dan bagaimana kita diamanahkan untuk menjalankan kursus kejurulatihan anti gangguan seksual tersebut. Okey, daripada jurulatih sekarang dia penyelaras program. Menganjurkan seminar pula. Cuma Mak kongsikan lebih lanjut berkenaan dengan seminar ini. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih ni RTM Syuhaida jemput kita ke bersiaran pada pagi ini. Jadi terlebih dulu kami ucapkan terima kasihlah. Jadi untuk berkaitan dengan akta berkaitan dengan seminar Semurni Kasih anti gangguan seksual ni yang kita akan jalankan secara kolaborasi bersama Institut Sosial Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat. Sebenarnya kami mengambil peluang bila sebaik sahaja akta anti gangguan seksual ini diwujudkan pada tahun 2022 dan dikuatkuasakan secara berperingkat pada tahun 2023 dan sekarang ini tribunal telah berkuat kuasa. Jadi di peringkat institusi pengajian tinggi khususnya di UIA itu sendiri kami mempunyai lebih daripada 20,000 orang pelajar dan juga 4,000 kaki tangan. Selain daripada itu, di persekitaran kita juga melibatkan masyarakat setempat. Jadi sama ada dia pelajar ataupun kaki tangan ataupun pekerja biasa, dia terdedah kepada gangguan seksual ni. Jadi sebaik sahaja pihak kementerian melalui ISM menganjurkan bengkel kejurulatihan, advokasi yang pelbagai seperti yang dimaklumkan tadi, ada ribuan yang telah menyertai. Saya berkesempatan mengikuti salah satu daripada program kejurulatihan tersebut. Dan kami nampak di peringkat universiti keperluan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat kampus khususnya mengenai gangguan seksual ini. Bagaimana menangani apa itu gangguan seksual dan sebagainya. Jadi daripada situ timbul kita berbincang dengan pihak kementerian melalui ISM bagaimana cara yang terbaik untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat kampus kita, Syuhada. Ya, sebab kadang-kadang gangguan seksual ni terutama untuk wanita, kita cakap ni konteks sering berlaku tu wanita, tapi sesama jantina pun ada juga, cuma majoritinya berlaku terhadap wanita lah. Kadang mereka tak sedar apa itu gangguan seksual kan. Yang mereka rasa mungkin sentuhan, itu yang fizikal kenapa, tapi sebenarnya definisi gangguan seksual itu lebih daripada itu. Jadi seminar ini akan bantu sebenarnya. Apa pendekatan dilaksanakan oleh ISM sendiri untuk melaksanakan program seminar tentang advocate orang ramai tentang gangguan seksual ni? Terima kasih Syu. Pada awalnya kita bukan sekadar melatih masyarakat di luar sana mengenai apa itu Akta 840 anti gangguan seksual tersebut. Tetapi kita juga menerapkan pengetahuan, memberi kefahaman melalui kementerian kita. Kita ada jabatan-jabatan lain yang turut serta memberi advokasi. Contohnya pada tahun 2023 kita telah melaksanakan advokasi di seluruh negara melalui Jabatan Pembangunan Wanita. Tetapi di dalam kita punya seminar ataupun bengkel yang kita laksanakan tersebut, kita membawa satu tim yang komplit daripada kementerian. Maksudnya di situ selain daripada kita ada advokasi berkaitan apa itu gangguan seksual, apa bentuk gangguan seksual dan bagaimana hendak mengenai gangguan seksual serta apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya mangsa
terlibat dengan gangguan seksual. Dalam seminar tersebut ataupun bengkel-bengkel tersebut, peserta akan didedahkan dengan perkara-perkara yang memberi pengetahuan. Mungkin sebelum ini lawak-lawak biasa dianggap biasa, tetapi dengan adanya Akta 840 ini, gurauan-gurauan begitu yang yang mempunyai unsur seksual itu boleh dikenakan charge di bawah Akta 840 tersebut melalui seminar-seminar dan advokasi melalui agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Inilah kita dapat sama-sama menyebarluaskan ilmu kepada masyarakat. Again, Shu, kita nak stres ataupun tegaskan di sini, Institut Latihan Awam, Institut Sosial Malaysia ini, moto kita adalah ilmu sejahterakan masyarakat. Melalui seminar-seminar beginilah kita dapat menyampaikan ilmu kepada semua masyarakat. Dengan ilmu yang ada ini, masyarakat atau komuniti atau pelajar di IPT sendiri boleh bangun tampil ke depan sekiranya mereka mengalami gangguan seksual tersebut. Penting soal benda ni kan, kadang-kadang kita yang dah besar ni, doktor pun kadang-kadang tak mengerti lagi apa sebenarnya definisi gangguan seksual. Rupanya kalau kita pergi ke seminar ni, kita tahu rupanya selama ni kita berhadapan dengan gangguan seksual yang kita tak ketahui sendiri kan. Cik Umar sendiri, kalau boleh kongsikan apa langkah yang ambil UIA sendiri untuk memastikan agar gangguan seksual ni boleh dibendung sebaik mungkin. Sebab saya difahamkan seminar ni merupakan kolaborasi antara ISM dan juga UIA. Jadi sebelum ada kolaborasi ni, apa tindakan dilaksanakan oleh UIA sendiri berkenaan dengan gangguan seksual ini? Okey, berkaitan dengan gangguan seksual, kalau di kampus ni kita tidak mengambil ringan ya gangguan seksual, sebab kita ingin memastikan persekitaran kampus kita selamat ya, sama ada dia pelajar, kaki tangan ataupun masyarakat yang berada di dalam kampus tu, yang penghuni kampus ni. Jadi di dalam kampus juga kita untuk pelajar kita mempunyai satu peruntukan khusus ya. Sebelum wujudnya akta tu sendiri, sebelum ini kita mempunyai satu peruntukan khusus mengenai gangguan seksual yang merupakan satu kesalahan tata tertib kepada para pelajar ya. Kita definisikan secara terperinci. Dan juga bersama kaki tangan pun kita mempunyai peraturan tata tertib kaki tangan yang menyediakan peruntukan gangguan seksual ni. Jadi bila berlakunya gangguan seksual ni ya, pelajar-pelajar akan disiasat ya, ataupun mangsa kita akan mengambil laporan dan sebagainya, dan siasatan akan dibuat. Dan sekiranya pelaku gangguan seksual yang didapati bersalah, sama ada pelajar atau kaki tangan, pihak universiti tidak memandang enteng, dan kebanyakan kes mereka dibuang daripada universiti. Dan ini memberi satu pengajaran kepada pelaku-pelaku ataupun masyarakat di dalam kampus. Bermaksud pihak universiti tidak tolerate dengan gangguan seksual ni. Jadi kita juga bila akta ini wujud dengan garis panduan yang disediakan oleh pihak kementerian ya. Jadi pihak kami juga mengambil kesempatan bila wujudnya akta ini dengan garis panduan yang ada, kita murnikan lagi ya, peruntukan yang peraturan yang ada, garis panduan semoga supaya ia selari dengan apa hasrat kerajaan lah dalam menangani gangguan seksual ni. Jadi di peringkat universiti juga kita secara berkala sebenarnya membuat kempen-kempen gangguan seksual, khususnya setiap tahun kita, contohnya setiap tahun kita bila pelajar-pelajar baru masuk di dalam kampus semasa minggu ta'aruf ataupun orientasi, kita mengadakan memberi taklimat ataupun kesedaran kepada mereka, sama juga kepada kaki tangan yang baru masuk. Selain daripada itu, kita juga membuat aktiviti-aktiviti contohnya pertandingan poster mengenai gangguan seksual, pertandingan pidato dan sebagainya. Yang ini kita menjurus kepada memberi kesedaran kepada warga kampus betapa bahayanya kalau gangguan seksual ini tidak ditangani dengan sewajarnya lah. Satu inisiatif yang cukup baik sekali daripada Institut Pendidikan Tinggi seperti UIA untuk membendung masalah seperti kegiatan ialah gangguan-gangguan seksual ini. Dr. Farida, kalau berkongsikan apabila seminar ini dilaksanakan, pada awalnya objektif ISM adalah untuk melatih jurulatih ini untuk menjadi advokasi lah. Jadi seminar ni nampaknya lebih tertumpu kepada target audience lah, maksudnya para pelajar, wanita dan juga mereka di luar sana lah. Selain daripada itu, apa sebenarnya cuba dicapai menerusi penganjuran seminar ini?
Okey, selain pada objektif kita untuk meningkatkan kefahaman, pengetahuan kepada peserta, especially pelajar-pelajar universiti, pada waktu tersebut kita juga ingin mendedahkan mereka mengenai ada peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan Akta Anti Gangguan Seksual Akta 840 tersebut. Selain daripada itu, kalau kita lihat, kalau bengkel kejurulatihan ini adalah kita sediakan untuk meningkatkan kemahiran mereka untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat sekeliling. Maksudnya di sini jurulatih seperti Cik Muhammad contohnya boleh menyampaikan kepada keluarga terdekat, kepada komuniti setempat dan seterusnya apabila jurulatih-jurulatih ini keluar di luar sana itu hebahan mengenai apa itu gangguan seksual ini dapat disampaikan kepada masyarakat. Mungkin sebelum ini masyarakat kurang peka mengenai apa itu gangguan seksual, bentuk-bentuk gangguan seksual. Tetapi dengan adanya seminar-seminar dan bengkel sebegini, indirectly, secara tidak langsung masyarakat itu sudah faham apa itu gangguan seksual, bentuk-bentuk gangguan seksual yang kita terangkan melalui penceramah-penceramah yang kita lantik melalui kita punya seminar tersebut. Dan penceramah-penceramah atau speaker-speaker yang kita jemput ini, mereka merupakan mereka yang deal directly dengan kes-kes tersebut. Itu kita rasa kes-kes yang memang genuine case yang dibawa kepada peserta-peserta seminar dan bengkel. Kita ada penceramah kita daripada D11, Polis PDRM dan juga kita ada daripada pengamal-pengamal perundangan. Cik Muhammad. Kalau bercakap mengenai pengisian program seminar kita, jadi kita seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Faridah tadi, kita menjemput pakar-pakar ataupun mereka yang arif dan berada di lapangan untuk berkongsi pengalaman dan sebagainya mengenai gangguan seksual ni. Kita yang pertama kita jemput daripada Peguam Pengamal Undang-Undang, kita ada Puan Nur Zabeta yang akan mengupas topik gangguan seksual gurauan, gangguan seksual gurauan ataupun jenayah. Yang keduanya kita memanggil, kita ada daripada TAX, Tribunal Anti Gangguan Seksual yang baru berkuat kuasa, Puan Nur Syuhaida Zainal Abidin. Dan yang ketiga, kita ada juga dalam seminar nanti kita akan adakan satu forum yang akan bersama-sama kita jemput Yang Mulia Dr. Tengku Naufal, pengamal undang-undang, peguam juga dan juga konsultan dalam pembangunan. Kita ada SAC yang ni daripada pihak polis, SAC Siti Kamsiah daripada Jabatan Siasatan Jenayah Seksual. Dan kita juga ada wakil daripada pihak universiti sendiri, kita panggil Timbalan Rektor Hal Ehwal Pembangunan Pelajar, Profesor Dr. Akmal. Kita ada juga wakil pelajar daripada Student Union kita, Siti Nur Fatini, dan juga program forum kita akan dikendalikan oleh kaunselor kita, Encik Saiful Reza tu nanti. Jadi bila kita memanggil pakar-pakar ataupun mereka yang di lapangan ini, kita mengharapkan program ini dapat memberi impak yang berkesan kepada peserta-peserta yang akan menghadiri seminar ini nanti, Faida. Dan kita sebenarnya sasaran kita untuk seminar ini kita sasarkan, Doktor, seramai 1,000 orang, 1,000 orang untuk mengikuti seminar ini, dan kita sasarkan khususnya kepada pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi, dan kita juga melibatkan universiti-universiti awam yang lain yang akan bersama-sama kita dari utara hinggalah ke selatan, termasuklah contohnya Majlis Penasihat Undang-Undang, kita ada Majlis Integriti Malaysia, kita ada, dan kita juga jemput local authority kita, pihak berwajib di sekitar kampus jiran-jiran kita, kalau di Gombak ni kita ada Majlis Perbandaran Selayang, kita ada sekolah-sekolah dan institusi yang di Lembah Kelang ni kita jemput. Jadi apa yang kita harapkan apabila kita menjalin kolaborasi strategik bersama IFM ini,
masyarakat dapat manfaat daripada program sebeginilah. Bukan itu sahaja, Syu. Dalam program seminar ini juga kita menjemput agensi-agensi daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sendiri untuk mengadakan pameran-pameran reruai, pameran yang menjelaskan apa perkhidmatan-perkhidmatan yang kita tawarkan kepada pelajar-pelajar universiti. Mungkin pelajar universiti tidak tahu apakah perkhidmatan yang telah kita tawarkan, Kementerian Pembangunan Wanita tawarkan. So yang ada dengan kita pada seminar tersebut, kita ada daripada JKM, Jabatan Pembangunan Wanita, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, kita ada daripada Yayasan Kebajikan Negara. Yayasan Kebajikan Negara ini kita bawakan PSS, Pusat Sosial Setempat yang bergerak, di mana sekiranya student atau peserta seminar kita mempunyai masalah ataupun mempunyai perkara yang ingin diluahkan, kita ada pusat sokongan sosial bergerak. So kita ada pemeriksaan kesihatan. Bukan itu sahaja, kita juga menjemput daripada SPA, job untuk job Malaysia untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar juga. So bukan sekadar kita menyampaikan apa itu anti gangguan seksual, tetapi kita bawakan kepada pelajar ataupun peserta seminar kita di UIA pada hari itu dengan pelbagai lagi pameran-pameran daripada agensi-agensi yang berkenaan. Kita ada PKSO, PWSP dan semua sekali lah. Jadi bila kita jemput ni semua agensi, hampir 20 agensi yang akan terlibat dalam pameran tu nanti Syu pada 18 hari bulan. Jadi bila duduk sebumbung ni, pelajar-pelajar kita khususnya dan para peserta yang hadir, selain dapat manfaat daripada seminar tersebut, mereka juga dapat berpeluang mendapat perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan sepanjang tempoh pameran tersebut. Jadi agensi-agensi ni kadang-kadang kita nak pergi keluar ni payah untuk didapatkan. Jadi bila kita kumpulkan 20 agensi ni berada di bawah satu bumbung sewaktu seminar ni, inilah memberi peluang yang saya rasa kita rasa terbaik untuk para peserta kita. Tak lupa juga, kita bawa sekali teks together, Tribunal Anti Gangguan Seksual pada seminar kita pada hari Khamis nanti. Mungkinlah siapa tak join kan? Okey, saya difahamkan ia akan dilaksanakan ataupun dilangsungkan pada 18 April ini. Dr. kami kongsikan lokasinya, bagaimana orang ramai boleh menyertai seminar ini. Okey, yang ni Cik Muhammad. Cik Muhammad, okay, silakan. Okay. Pada 18 hari bulan ni kita akan mengadakan program seminar Semurni Kasih Anti Gangguan Seksual ni bersama anjuran bersama Institut Sosial Malaysia dan Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, bertempat di kampus Induk Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak, secara lebih khususnya di Pusat Kebudayaan Universiti kampus yang ni bermula daripada jam 8 pagi hingga ke 5 petang. Jadi kita mengambil kesempatan ini menjemput sebab kita ada ruang lagi untuk peserta-peserta luar yang bersama-sama yang mendengar kita pada pagi ini untuk sama-sama terlibat kita tak kisah daripada bahagian mana dia punya latar belakang. Sekiranya berminat, kita masih boleh menerima penyertaan mereka dan boleh terus berhubung dengan pihak kami lah, pihak UIA sendiri untuk sama-sama terlibatnya, Doktor. Dan program kita, seminar kita akan dirasmikan oleh Menteri kita, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang berhormat Datuk Nancy Shukri. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Anda boleh sama-sama boleh menyertai seminar Kasih Sembunyi Usaha Anti Gangguan Seksual bersama UIAM. Ini antara senarai aktiviti dan juga pempamer yang akan berada di lokasi tersebut pada 18 April ini, iaitu hari Khamis. Peluang masih lagi terbuka untuk anda semua menyertai seminar ini dan juga ambil info dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk memastikan kehidupan anda lebih selesa selepas ini tanpa sebarang gangguan seksual. Terima kasih Dr. Faridah, terima kasih Cik Muhammad bersama kita hari berkongsi berkenaan dengan seminar ini yang pastinya akan memberikan manfaat untuk anda semua. Seterusnya, sama-sama kita saksikan pakej laporan khas yang berkisahkan tentang Zapin Canai disediakan oleh Erwin Zaid. Silakan. Muhammad Zahin Ibrahim, 31 tahun, mendapat idea menghasilkan Zapin Canai pada tahun 2018 selepas melihat peniaga menebar roti canai di sebuah kedai makan.
Zapin canai menggabungkan elemen suasana menebar roti canai bersama 3 jenis zapin lain, iaitu zapin cendu, zapin pak lipat dan zapin lenga. Koreografi tarian itu mengambil masa 5 tahun untuk dicipta. Tarian ini dipersembahkan oleh kumpulan Zapin Langkah Tari Seri Cempaka, terdiri daripada pelajar sekolah sekitar Pontian. Antara yang menarik perhatian adalah penggunaan dulang dan kain untuk ditebar dalam tarian itu. Untuk pengetahuan semua, Zapin mempunyai jalan cerita yang berbeza. Ada yang menceritakan berkaitan dengan pencintaan ataupun kasih sayang antara dua pihak. Tetapi untuk Zapin ni, kita akan dapat fokusnya kepada mereka menebarkan roti canai. Di Pontian ada Zapin Parit Mastar. Zapin Parit Mastar telah dikembangkan sehingga ke Sabah Sarawak mereka dapat belajar Zapin. Kalau Zapin canai yang saya nak ketengahkan ini, saya rasa kebarangkalian yang besar mereka dapat ikuti dan mereka dapat hayati Zapin tersebut, insya-Allah. Beliau berharap Zapin canai dapat diketengahkan dan diperluaskan ke negeri-negeri lain seperti mana Zapin Parit Mastar yang telah dikembangkan sehingga ke Sabah dan Sarawak. Zapin adalah tradisi Johor dan tradisi perlu diturunkan daripada generasi ke generasi yang lain. Jadi usaha yang dijalankan Cikgu Zahin ini adalah bagus dan patut dicontohi masyarakat lain bagi memastikan tradisi Johor tidak lupus ditelan zaman. Erwin Zaid, RTM. Terima kasih Erwin, perkongsian cerita pagi ataupun laporan khas daripada Johor berkenaan dengan Zapin canai. Daripada selatan tanah air, kami nak bawa anda terbang ke utara tanah air iaitu Kedah untuk kita bersama dengan Firdaus Mokhtar. Cerita pagi dari sana akan berkongsi berkenaan pusat kegiatan ilmu di sana. Silakan. Baik, terima kasih Syuhaida di Kota Media Angkasa Puri di sana. Menerusi cerita pagi di Kedah. Ketika ini saya berada di Dataran Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar di Sekolah Kebangsaan Jalan Pegawai. Untuk bercakap lebih lanjut mengenai dataran ini, kita bersama dengan Guru Besar SK Jalan Pegawai ini, Puan Huslina Ahmad Husin. Baik, apa khabar Puan? Terima kasih, baik. Baik Puan, mengenai fungsinya dataran Tan Sri Muhammad Daud Bakar di SK Jalan Pegawai ini. Fungsi dia macam ni. Saya tubuhkan dengan guru-guru sekolah ini satu dataran di mana pelajar-pelajar sekolah ini boleh berkomunikasi, bertransform kreativiti mereka ini dengan lebih menggembirakan lagi. Maksudnya dataran ini sengaja ditubuhkan untuk nak menggiatkan aktiviti terutamanya dari segi pendidikan agama Islam. Contohnya kalau tengok sebelah sana ada mimbar. Mimbar ini memang tujuan dia untuk membiasakan budak-budak kita belajar untuk berikhamah, untuk berpidato, untuk bergazan. Pertandingan-pertandingan yang bersifat macam tu berada di mimbar. Kalau tengok sebelah sini pula adalah wakaf untuk pembelajaran Iqra, di mana kita ada pelajar-pelajar kita yang tidak boleh menguasai Iqra. Jadi kita panggil, kita tengok budak mana, kita akan panggil guru untuk memberikan secara one on one. Di wakaf tu sebab dia kecil. Jadi di sinilah aktiviti yang kita nampak sebab dia tak begitu pressure, dia agak santai dan pelajar pun tak rasa tertekan lah dalam untuk mendidikan PDP. Jadi dataran Daud ni sebenarnya diambil atas sempena nama Tan Sri Daud sendiri yang teruja dengan dataran ini. Jadi kami bagi penghormatan kepada Tan Sri Daud lah atas nama dia. Sebab tempat ini tempat budak-budak berpidato, tempat bertadarus, semua kegiatan aktiviti agak-agaman berlaku di sini. Depan Surau Al-Mutakim. Dan difahamkan juga mempunyai dekorasi yang begitu menarik dan klasik di sini. Bagaimana tu mendapat ilham tu? Macam ni, sesebuah sekolah tu dia tak sama. Budaya dia tu bila saya tengok di sekolah ni, dia nampak cerap kepada ke arah Islamik tu banyak. Duduk pula sebelah sekolah Maktab Mahmud kan. Jadi tiba-tiba idea tu datang dengan sekolah tu, dia bitara dia bercerita bahasa Melayu. Kita nak persamakan dengan konsep rumah tradisional yang ada sebelah sana. So kita wujudkan satu perkampungan Melayu di sini. Itulah yang menyebabkan adanya benda-benda yang bersifat keislaman di sini. Contohnya macam yang ni, respon ni dia adalah tagline sekolah sebenarnya. Diwujudkan bukan suka-suka lah, tapi dia ada sebab kenapa respon tu ada kat situ. Nanti kalau nak tahu lagi, kena mai sekolah Jalan Pegawai.
Itu dia mengenai dataran Daud di sini di SK Jalan Pegawai ini. Kita kembali kepada Suhaida di Kota Media Angkasa Puri di sana. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan penyampai dari Cerita Pagi Kedah berkongsi berkenaan dengan dataran Daud SKJP yang merupakan pusat kegiatan ilmu di sana. Baik, kita akan kembali bersama anda sebentar lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita berehat seketika dan kita harap anda ambil iktibar daripada pesanan-pesanan yang bakal kita sampaikan sebentar lagi. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bawakan satu persembahan contemporary tabula rasa. Ya, tabula rasa. Lebih lanjut, apa itu tabula rasa ini dan apa itu sebenarnya persembahan tarian contemporary? Kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Seperti kita terlebih dahulu, Imran Syafiq Muhammad Effendi, penerbit kreatifnya. Assalamualaikum, selamat pagi Imran. Waalaikumsalam. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Raya batin. Raya mana? Kembali bersama kami ini kali kedua Imran bersiaran di Selamat Pagi Malaysia. Ya, betul. Okey. Yalah, sebelum kita berbual santai, saya ada sempat tanya tadi, Imran tahun ni raya mana? Oh, saya raya KL je. Raya KL. Betul. Okey, cerita pasal KL ni, ada satu persembahan yang akan dilaksanakan nanti di sekitar Damansara, iaitu Tabula Rasa 2024. Imran, kongsikan sikit sebab mungkin mukadimah terlebih dahulu, apa itu sebenarnya Tabula Rasa? Mukadimah. Sila, mukadimah. Okey, sebenarnya persembahan Tabula Rasa 2024 ini menggunakan konsep reset, reflect dan reimagine. Dia merupakan sebuah persembahan contemporary yang menampilkan 5 karya baru daripada 4 koreografer tempatan dan juga 1 koreografer antarabangsa daripada India Manipur. Jadi persembahan Tabula Rasa ni kami gunakan konsep di mana ia adalah blank slate, iaitu kosongkan fikiran dan mencabar potensi kreativiti individu. Jadi bukan sekadar konvensi tarian yang kita tengoklah, kita sekadar tengok persembahan melalui visual dan juga audio, tetapi untuk persembahan kali ini saya pinjam kata English iaitu immersive. Jadi kita nak bagi pengalaman kepada penonton untuk mendalami apa tarian itu boleh buat dan ke mana potensi tarian itu boleh pergi. Dan sekarang dengan pelbagai teknologi dan komponen yang boleh digunakan atau medium yang boleh collaborate dengan tarian itu sendiri. So saya boleh katakan dia persembahan yang berbeza lah daripada persembahan contemporary yang lain kan, di mana kita just duduk dan tengok. Tetapi pada kali ini memang penonton dia immersif. Dia akan mendalami pengalaman itu. Menarik. Baru-baru ini penari-penari Malaysia semakin mendapat nama. Kita dapat lihat ada jenama-jenama tertentu yang sudah meningkat naik. Imran sendiri sebelum ini bersama kami sebab hendak ke Jepun kan? Betul. Bagaimana keadaan di Jepun? Menang? Ya, okey. So untuk yang lepas, maksudnya kami pergi kepada Yokohama Dance Collection di Jepun, pertandingan prestigious tarian contemporary di dunia. Jadi kumpulan kami telah berjaya memperoleh Kinosaki Arts Award, di mana koreografer itu akan dapat membuat residensi di Jepun selama 2 minggu.
Wow. Itu hadiahnya. Ya, itu hadiahnya. Dan juga karya kami dipersembahkan kepada saya rasa lebih 5 judges daripada seluruh dunia. So ada daripada Spain, ada daripada Hong Kong, ada daripada pelbagai lagi lah negara-negara lain. Pada pandangan Imran sendiri, tarian ni ada macam-macam jenis kan? Betul. The lyrical, the contemporary, K-pop. Yes. I think that falls under contemporary. Cuba Imran berikan sedikit penjelasan kepada penonton secara ringkas, briefly kan. Untuk yang minat, tak apalah, mungkin dia tahulah contemporary dance tu apa kan. Untuk mereka yang baru menonton sekarang ni, untuk kita memulakan minat mereka terhadap tarian-tarian seperti ini. Apa itu sebenarnya tarian contemporary? Okey. So, saya rasa sebenarnya penonton kita atau komuniti kita sentiasa didedahkan oleh persembahan atau tarian tradisional. Yang di mana kita faham fungsi tarian tradisional tu adalah untuk berhibur, untuk menghubungkan antara satu sama lain dengan komuniti kan. Jadi orang kata semakin masa ke semasa manusia pun mempunyai kreativiti mereka sendiri. Jadi mereka ingin mencabar, ingin mencari sesuatu yang baru, idea yang baru. Jadi wujudlah tarian contemporary. Jadi tarian contemporary ini adalah untuk kita lari daripada norma-norma apa yang telah digunakan atau dipelajari. Sama seperti fungsi dia atau bentuknya. Tapi memanglah tarian contemporary itu wujud sebenarnya daripada barat, daripada negara barat sendiri. Kerana pada masa itu kebanyakannya penari mereka tidak boleh menari tarian klasik. Khususnya tarian ballet. So untuk melarikan diri atau masih untuk membuat persembahan untuk sebagai seorang penari, mereka mencari sesuatu idea yang baru. Jadi mereka cipta tarian contemporary untuk mempersembahkan diri mereka dalam medium yang berbeza. Gerak tari ini memang unik. Yeah. Dia lebih bebas, nothing special. Kalau macam Zapin kita boleh tahu kan, movement tu itu adalah Zapin. But when you say contemporary, dia lebih bebas. Ya, betul. Dia memang bebas dan ekspresif. Tapi masih ada, kita dapat lihat ada kepakaran tertentu lah dalam menghasilkan tarian tersebut. Betul. Dia bukan main hentam saja. Ya, ini to be flexible lah. Kena flexible lah kan. Masih memerlukan teknik lah yang kami boleh katakan. Asas menari itu perlu ada lah. Betul. Cuma tarian yang dipersembahkan adalah konten macam anda saksikan sekarang ni kan. Itu latihan untuk tabula rasa. Betul. Okay. Latihan tabula rasa dan piece yang anda baru lihat tadi, tu nama dia Under the Line oleh Raziman Sarbini, salah satu koreografer. Jadi piece ni sebenarnya sangat menarik kerana dia menggunakan konvensi ruang yang berbeza. So jadi kita selalu tengok ruang macam ni kan. Kita tengok satu persembahan macam ni. Tetapi ini penari perlu menari dalam satu ruang sahaja, dalam satu straight line. Di mana itu saja anda boleh persembahkan diri anda. So anda tak boleh keluar daripada lampu tu dan anda kena masuk balik pada lampu tu. So dia bermain dengan konvensi ruang di mana kita hanya perlu melihat pada satu image itu sahaja. Interesting, menarik. Ada message yang setiap koreografer ada jalan cerita yang berbeza. Berapa koreografer akan terlibat dalam menghasilkan? So kita ada 5 koreografer. Salah seorangnya adalah Raziman Sarbini. Kemudian kita ada Chai Vivan, koreografer wanita. Apa konsep yang dia bawa tu? Konsep yang dia bawa lagi interesting sebab dia bawa konsep mengenai makanan. Jadi kena right on time raya dan khususnya raya kan, pelbagai makanan juadah kita dan of course sebagai warga negara Malaysia kita sangat bangga dengan makanan kita kan. Jadi so konsep dia lebih kepada makanan di mana dia incorporate teknologi seperti kamera dan juga live streaming. Membincangkan tentang isu-isu kesihatan dan apa yang kita letakkan di dalam badan kita. Lalu tarian. Betul. So kita rasa kita makan tu sihat, tapi sebenarnya adakah itu sebenar-benar sihat untuk tubuh badan anda atau tidak? Jadi dia membincangkan tentang isu itu. Kemudian kita ada ketiga Nura oleh Nadira Rahmat, menghubung kait antara cahaya dan juga penari. So macam mana seseorang itu mencari cahaya, nur untuk diri mereka sendiri. So enlightenment lah basically. Dan keempat adalah Zulkarnain Zubir. Dia
mencabar diri dia untuk menggunakan konsep deria sentuhan. Okey. Jadi tajuk piece dia adalah to be touched. Jadi bagaimana kita seorang manusia menginterpretasikan dan ekspresikan diri kita melalui deria sentuhan. So pressure dia kuat macam mana? Pressure dia lembut macam mana? Dan macam mana kalau kita react bila kita sentuh orang. So banyak konvensi yang kami cuba untuk apa orang kata ni ketengahkan dan juga across kita untuk lintas benda-benda ni. Dan yang terakhir adalah daripada koreografer antarabangsa. Koreografer ni sangat-sangat saya kata interesting sebab dia menggunakan konsep permainan. Di mana dia menggunakan buluh dan juga menggunakan konsep bermain untuk satu circular motion. So kita hanya pusing dan melihat, dan sebenarnya penari-penari ini lebih kepada konsep chance lah. Dia masuk bila dia nak masuk, dia keluar bila dia nak keluar. So kita tengok apa yang akan berlaku. Faham. Jadi dia macam tak ada satu template khusus tarian tu macam A pergi ke B, B ke C. So this one is lebih free lah. Betul. Sangat-sangat free memang, tapi ada strukturnya lah. Maksudnya basicnya ada lah. Betul. Jadi bagaimana penerimaan penonton untuk persembahan tarian kontemporari di kalangan rakyat Malaysia, khususnya Kuala Lumpur lah, sebab persembahan akan diadakan di Damansara Park. Betul. Jadi bagaimana penerimaan daripada kalangan para penonton? Saya boleh katakan sebenarnya sangat mencabar untuk tarian kontemporari, kerana tarian kontemporari macam cakap kan, dia bebas. So kadang-kadang terlalu bebas ni orang tak tahu macam mana nak appreciate. Sebab macam hari kita macam nak datang, nak duduk dan enjoy. Right? Tapi sebab kita nak mencabar penonton, kita nak bagi dia orang pengalaman yang berbeza. Jadi penonton pun kena ada critical thinking lah orang kata. So dia macam betul. Mengenai apa That's how contemporary is. Bila kita tengok, kita macam you kena sambung the puzzle and the pieces, you know, apa storyline. If lyrical dancing, you boleh nampak the flow with the song. But contemporary, you memang kena perhatikan sebenarnya dia punya gerak tari tu. It's a bit weird untuk orang yang tak biasa. Ya, saya rasa perlukan interpretasi daripada penonton untuk setiap apa yang dipersembahkan nanti. Jadi mungkin untuk penonton-penonton nanti yang akan ke Damansara Park, apakah mungkin research awal yang boleh diorang buat sebelum sampai ke Damansara Park nanti? Research awal saya rasa berfikiran terbuka kot rasanya. Bersedia untuk mengalami pengalaman yang berbeza. Kerana macam saya cakap, dia persembahan, dia bukan yang konvensi yang di mana kita hanya duduk dan lihat, tapi kita perlu juga interact, kita perlu engage dengan penari, dan juga penonton pun perlu shift diorang punya view. Jadi kita hanya tak tengok daripada satu view, kita tengok daripada pelbagai view. Macam mana kamera ni sekarang buat pada kita kan, so kita tengok a different view. So sama juga. Jadi penonton boleh, saya rasa start untuk tengoklah antara piece-piece contemporary di YouTube dan juga supaya dia boleh bersedia dan tidak terkejut dan macam alamak apa ni. Betul. Untuk orang yang tak biasa, memang itu antara reaksi pertama, reaksi awal untuk mereka yang baru diperkenalkan dengan tarian kontemporari ini kan. Okey, terima kasih Imran, semoga maju jaya untuk penganjuran Tabula Rasa. Bila dan di mana sekali lagi kita? So Tabula Rasa akan berlaku pada 26, 27 dan 28 April di Damansara Park. Tiket berharga sangat murah, iaitu RM68 untuk biasa dan pelajar RM38. Untuk mendapatkan tiket, boleh layari ke www.cloudjoy.com. Okey, terima kasih Imran. Terima kasih Imran kerana bersama kami pagi ini, dan seterusnya kita ucapkan selamat berjaya. Terima kasih. Dan kepada anda yang bersama bersama kami sejak awal pagi tadi, kita ucapkan juga terima kasih kerana terus setia menemani kami. Rasanya kuih raya ini tak berkurang. Itu je. Tadi dia masih lagi di situ. Tak ada refill lah? Tak ada. Saya puasa ni, puasa 6. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua bersama kami hari ini. Seawal jam 8 pagi. Semoga semua perkongsian kita dapat berikan manfaat untuk anda. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan RTM, sama Mitra RTM T1 TV2. Ada banyak perkongsian menarik kita akan bawakan untuk anda selepas ini. Saya Syuhaida Arifin. Dan saya Terence Das. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan pautan-pautan yang diterima melalui media sosial. Anda pastikan kesahihan sebelum berkongsi dengan rakan dan sesi keluarga. Dengan itu, sekian daripada kami. Teruskan setia bersama kami di RTM. Assalamualaikum.